Okey. Baik. Ya, sejarah sekolah perlu dipelajari supaya kita sentiasa menghargainya. Kenapa kita perlu belajar sejarah sekolah? Okey, supaya kita sentiasa menghargai sekolah kita. Contohnya Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat mempunyai sejarah yang unik dan tersendiri. Iaitu sekolah ini diasaskan pada tahun 1890. Ui, lama gila sekolah ni. Zaman British dulu. Sekolah ini diasaskan pada tahun 1890. Sekolah ini mendapat nama sempena Kampung Permatang Tok Mahat. Maknanya ada nama kampung, Kampung Permatang Tok Mahat. Dan sekolah ini dulu dikenali oleh penduduk tempatan dengan nama Sekolah Itik. Bukanlah maknanya Itik tu sekolah kat situ, bukan. Itik mana sekolah, kan? Tetapi sebenarnya dia punya bangunan ini macam reban itik. Macam reban itik, macam pondok Tiga untuk buah bilik darjah saja. dan ini bangunan ini hanya ada 3 buah bilik darjah sahaja. Di sini dekat sini Tahukah anda Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat dikenali sebagai sekolah itik kerana bangunan yang pertama didirikan ini rendah seperti bangsal itik. Maknanya seperti tempat untuk membela itik. Seperti bangsal itik. Sebab itu dia dapat gelaran sekolah itik. Bukanlah itik belajar. Kamu tahu itik tak? Kamu tahu tak apa itu itik? Tahu tak tahu? Tahu kan? Itik dalam bahasa Inggeris apa? Duck. Ya betul. Okey. Ya betul. Dan banyak-banyak itik. Itik apa yang boleh menyanyi? Siapa tahu? Banyak-banyak itik. Itik apa yang boleh menyanyi? Cikgu. Ya betul. Donald Duck. Donald Duck kan pandai nyanyi. Tapi dia Jadi, selalu marah. jadi Donald Duck pandai nyanyi. Kan? Jadi itu Donald Duck. Okey, baik. Baik, Sekolah Permatang Tok Mahat ini bermula pada tahun 1890, bermula daripada sekolah itik. Dan kemudian pada tahun 1956 pertambahan bilangan murid. Bertambahnya bilangan murid telah menyebabkan sekolah ini dipindahkan ke tapak yang lebih luas. Maknanya ke kawasan yang lebih besar. Sekarang bangunan ini mempunyai 7 buah bilik darjah. Mula-mula 3, lepas tu 7 buah bilik darjah. Kemudian pada 2001, bangunan tambahan telah didirikan bagi menampung pertambahan jumlah murid. Jadi bangunan tambahan ini berapa kelas pula? Lagi banyaklah. Mesti lebih daripada 20 buah kelas ni. Kan sebab dah ada bangunan tambahan. Jadi inilah sejarah Sekolah Kampung Permatang Tok Mahat. Daripada 1890 dikenali sekolah itik dan juga ada 3 bilik darjah saja. Tahun 1956 bertambah bilangan murid, so dia berpindah ke tapak yang lebih luas jadi 7 bilik darjah. Kemudian pada tahun 2001 bangunan tambahan dibina untuk menampung jumlah yang bertambah. Sekarang dah jadi bangunan 4 tingkat lah. Bangunan sekolah 4 tingkat. Jadi itulah yang kalau kita lihat berkaitan dengan sejarah sekolah Permatang Tok Mahat. Dan kalau kita lihat kenapa Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ini masuk dalam buku teks sejarah tahun 4 ya? Apa best sangat dengan sekolah ni? Kenapa best sangat dengan sekolah ni sampai sekolah ni masuk dalam buku teks sejarah tahun 4? Sebab Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ini telah berjaya menempa nama. Menempa nama ni maknanya apa? Namanya telah terkenal di peringkat antarabangsa, di peringkat internasional. Apa yang terkenal? Pada tahun 2005, sekolah ini telah mencipta sejarah apabila dianugerahi
Sekolah Harapan Negara peringkat kebangsaan. Sekolah Harapan Negara dan sudah ada tugu peringatan Sekolah Harapan Negara kategori luar bandar. Hebat sekolah ni. Sekolah Harapan Negara. Yang kedua, pada tahun 2014, sekali lagi sekolah ini mencipta sejarah apabila diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Maknanya sekolah kluster kecemerlangan. Dan pada tahun 2017, kalau kita lihat, pelbagai usaha telah dilakukan oleh sekolah ini sehingga memenangi anugerah Double Gold Award. Dan Best Inventor pada tahun 2017 dalam pertandingan inovasi pada peringkat antarabangsa. Hebatnya, pada peringkat antarabangsa menang Double Gold Award dan Best Inventor pada tahun 2017. Jadi sekolah ini telah mencapai kecemerlangan. Sekolah Harapan Negara pada tahun 2005, Sekolah Kluster Kecemerlangan pada tahun 2014, dan sekolah ini menang Double Gold Award dan Best Inventor pada tahun 2017. So memang sekolah ni kira hebatlah juga. Kira hebatlah juga. Jadi itu yang bagus tentang sekolah. Baik, nak tanya, sekolah kamu hebat tak? Sekolah kamu ada kecemerlangan tak? Nanti ada tulis-tulis tak? InsyaAllah. InsyaAllah belum ada lagi. Tapi kita tulis kat buku teks hebat juga sekolah kamu pun hebat-hebat juga. Sekolah kamu best. Ada yang best juga sekolah kamu. Bagus. Sekolah saya ialah kluster kecemerlangan. Betul, bagus Kavia. Sekolah Kavia adalah sekolah konvent kan? Ya, cikgu. Sekolah konvent memang sekolah kluster kecemerlangan. Siapa lagi kat sini sekolah kluster kecemerlangan? Ada tak yang lain? Ada tak sekolah kamu? Saya. Kat mana Hasan? Sekolah apa tu? Sekolah Rantau Petronas. So sekolah Rantau Petronas juga adalah sekolah kluster kecemerlangan. Bagus. Maknanya sekolah kamu pun bagus. Pelajar-pelajarnya pun macam kamu. Bagus belaka. Bagus. Jadi saya belajar dan berarti saya punya. Apa yang saya punya? Apa yang saya punya tu? Jadi kamu harus berbangga dengan sekolah kamu. Harus berbangga dengan sekolah kamu. Baik. Identiti sekolah. Semua sekolah mesti ada identiti. Contoh macam Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ni dia juga ada identiti, seperti dia ada lencana. Dia ada lencana, dia ada lagu, dan juga dia ada bendera sekolah. Dan identiti ini mesti dihormati dan menjadi kebanggaan setiap warga sekolah. So contoh Sekolah Kebangsaan Tok Mahat ni Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat, cogan kata dia ialah suka maju. Ini membawa maksud suka maju ialah cogan kata atau kata-kata semangat sekolah yang membawa maksud semua warga sekolah ini suka memajukan diri. Sebab itu suka maju dalam apa-apa jua bidang yang diceburi. Dan inilah sekolah. Ya. Lagu sekolah saya ada perkataan cogan kata. Ya betul. Cogan kata maksudnya adalah slogan. Ataupun kita kata sebagai kata-kata semangat. Jadi kalau kita lihat Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ni, ini lencana dia. Lencana Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Suka maju, kemudian ada obor, kemudian ada SKTM, Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Permatang Tok Mahat, dan ada gambar laut. Laut tu maknanya adalah kawasan air permatang dan ada ikan dan ada kapal. Permatang Tok Mahat. Jadi inilah dia. Dia punya lencana. So di sini obor. Obor ini melambangkan
kejayaan yang ingin dicapai. Dan ada ikan, kapal dan lautan ini melambangkan ilmu pengetahuan yang perlu dicari di lautan yang luas. Baik. Bila kita dah tengok ni, kita dah tengok tentang lencana Sekolah Kebangsaan Perkhidmatan Tok Mahat. Tugas kamu semua sekarang ini adalah sila cari buku ataupun baju kamu yang ada lencana sekolah dan onkan kamera, tunjuk pada cikgu macam mana lencana sekolah kamu. Okey. Ya ke? Okey, tak apa. Okey, Kavia, tolong dekat lagi. Cikgu tengok. Okey, baik. So itulah dia lencana Sekolah Kebangsaan Konvent. Wow, ada bintang dan juga ada cross kat situ. Okey, ajar dengan bakti, azam dengan bakti. Okey, baik. Yang tak ada pergi ambil. Pergi ambil. Okey, baik, bagus Kaviang. Okey, baik, bagus, cantik kamu punya lencana. Baik, Ibrahim. Tengok Ibrahim. Lencana tu macam mana? Okey. Oh, ada gambar buku dan juga ada bintang dan juga ada okey, Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong. Bagus. Okey, bagus Ibrahim. Kita tengok Alia Irdina. Tengok Alia? Okey. Alamak, besarnya. Okey. Kita tengok Alia dulu. Kita tengok Alia. Kita tengok Alia dulu ya. Alamak, Alia pula. Okey. Ui, berjalur-jalur lah. Ada kuning, ada biru, ada merah. Ilmu berbakti. Okey. Baik. Cantik Alia Irdina. Okey, kita tengok Hassan punya. Hassan punya macam pelangi lah. Ada warna biru, ada warna merah, hijau dan juga kuning. Okey, baik. Bagus. Cantik. Baik, Nazar macam mana Nazar? Cikgu tak nampak Nazar punya. Okey, baik Hassan. Okey, Nazar punya kenapa bulat? Okey, Nazar punya. Bulatnya. Tak nampak dekat, jauh sikit. Okey, baik. Sekarang sudah nampak. Okey, Sekolah Kebangsaan Setupuk. Okey, baik, bagus. Dan Qawi Najmuddin. Okey, SKS2A. Okey. Kenapa ada banyak jalur-jalur tu, Qawi? Ada banyak jalur-jalur dan juga ada lambang bulan dan bintang. Okey, baik, bagus. Qawi Najmuddin. Sabrina. Okey, Sabrina. Sabrina punya dia ada macam tingkat-tingkat Sekolah Kebangsaan. Okey, baik. Sekolah Kebangsaan jalan apa? Sekolah Kebangsaan apa? Bandar. Okey. Kokrej Jalan Shah Bandar. Okey, baik. Bagus. Maknanya Tak tunjuk cikgu. tak boleh tunjuk Solihin kata tak boleh tunjuk. Baik. Bermakna kamu punya sekolah ada lencana yang baik. Ya, lencana yang baik dan juga memang cantik-cantik. Cikgu rasa macam wow, hebatnya sekolah kamu kan. Sebab apa? Sebab ada lencana yang baik dan orang kata kalau kamu tengok cantik bila pakai dekat baju pun cantik. Bagus. Itu yang kita nak. Kita kenal sekolah kita dan kita bangga dengan sekolah kita. Baik. Okey, baik. Bagus semua. Okey, terima kasih kerana memberi kerjasama. Ya. Solihin, Zaim. Tak ada Zaim. Ahmad Afam. Faisal. Tak ada lencana. Ke sekolah kamu. Cikgu search kat Google. Alah, ada ke cikgu yang search kat Google? Okey. Baik. Zaim tak ada Ahmad Afam dengan Faisal. Okey. Ada yang lebih jelas ke? Tak ada. Okey, baik, tak apa. Kalau begitu bermakna kamu dah kenal tentang lencana-lencana sekolah kamu. Bagus. Lencana sekolah kamu dah kenal, dah tahu dah, bangga dengan sekolah. Siapa yang tunjuk lencana sekolah tu maknanya dia bangga tu. Bagus. Bagus Baik. Seperti mana kalau kita lihat sekolah tadi iaitu Sekolah Kebangsaan Perkhidmatan Tok Mahat. Dia orang suka siap mewarna lagi siap warnakan lencana
Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Baik. Dan biasanya sekolah dia datang dengan lagu sekolah. Okey, lagu sekolah. Contoh macam ni kan. Kalau kita lihat ada lagu sekolah. Lagu sekolah iaitu lagu sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Lagu sekolah dia kata apa? Suka maju cogan kata kita. Paduan semangat wajar. Disiplin diri, budi pekerti. Amalan hidup setiap hari. Menima ilmu, menabur bakti untuk mencapai hasrat murni. SKPTM, SKPTM gelaran diberi. SKPTM, SKPTM kebanggaan kami. Itu lagu dia. Lagu sekolah. Baik, sekolah kamu ada lagu tak? Ada kat belakang buku. Ada. Okey. Baik, kita nak dengar Hasan dulu. Hasan, cuba nyanyi lagu sekolah Hasan. Tak apa, kita dengar ramai-ramai. Okey. Okey. Cuba Hasan. 1, Tanahlah 2, 3. Apa tak nak pula? Kan? Cubalah, kami nak dengar lagu dia. Okey, Kavia lah, Kavia. Kavia, kami nak dengar lagu sekolah konvent. Okey, cikgu. Okey, baik boleh. Okey. Macam mana lagu dia? Cokan katan tulus dengan fadilah bersama azam dan bakti. Menampak kata sucian hati, putri konvent sejati. Semua guru sentiasa berjasa membimbing putri negara, supaya putri akan berjaya untuk nusa dan bangsa. Putri-putri tekun dan cergas, ilmulah dicari. Putri-putri tulus ikhlas, Tuhan kan berbakti. Okey, itu je. Okey, baik. Terima kasih banyak Kavia. Wow, lagu tu memang best. Lagu Sekolah Kebangsaan konvent. Konvent. Wow, memang best. Macam tu lah. Okey, baik. Kalau begitu kita nak dengar pula lagu sekolah daripada Nazar. Nazar boleh tak Nazar? Boleh. Okey, silakan Nazar. SK Sapok nama diberi, kami berbakti setiap hari. Gurunya berwawasan tinggi, mesti tercapai segala visi. Sekolah punya malamat diri, melahir esa bermotivasi. Kesejahteraan diri sendiri, sentosa hidup di duniawi. Daya kepimpinan keyakinan demi meluas pengetahuan dalam mengejar kejayaan. Semoga senang di hari depan. SK Sapok punya wawasan, guru dan murid mari peranan. Sekolah kita maju ke depan, tercapai wawasan pendidikan. Bijak sifat mahir bahasa, semua ini membantu kita. Kita lulus dengan jayanya, semua gembira hati pun suka. La 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 la. Uish, ada la dahsyat la. Semua pengateguh segala cinta. Ini wawasan sekolah kita. Ini wawasan sekolah kita. Dahsyatlah Nazar. Best lah lagu kamu. Saya ada la. Uish, macam boleh sing along. La. Best. Okey, baik. Nazar memang best. Okey, baik. Kita nak dengar lagu daripada Solihin pula. Lagu sekolah Solihin macam mana? Boleh Solihin? Si gadis sekolah kami ingin belajar dan berbakti, menjadi yang bestari, berjasa pada pertiwi. Persib rukun negara, amalan kita bersama, disiplin dan berharmoni, menambah damai di hati. Ya Allah tunjukkan kami belajar yang kau redai,
Berkatilah hidup kami, dunia dan akhirat nanti. Janganlah membuang masa, belajar janganlah jemu. Buktikan kepada bangsa, si Gading bergerak maju. Macam lagu 60-an. Ten 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 ten. Best, 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 best. Lagu pun sekolah pun best. Okey, kita nak dengar last. Tak boleh dengar semua. Nanti kalau dengar semua sekarang, habis masa kita je. Kita dengar last nak. Okey, kita dengar last. Kita dengar daripada Zaim. Zaim boleh tak Zaim? Untuk lagu sekolah kamu. Boleh tak Zaim? Zaim ke Faisal ke? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Zaim. Faisal. Ataupun kita bagi pada Ahmad Afam. Boleh tak Ahmad Afam? Okey. Boleh. Okey, boleh. Silakan Ahmad Afam. Tak. Macam mana sekolah, apa lagu sekolah tu? Kami murid SK Syekh 6 sentiasa berusaha untuk berjaya di bidang pelajaran serta sukan, bersama bergantung bahu, disiplin tetap utamakan, bersopan satu jadi amalan. Itulah ikrar kami semua. Kami sayang. Lupa lirik ke? Lupa sikit-sikit. Alamak, lupa lirik lah. Yalah, seminggu sekali. Kami nanti. sayang sekolah kami. Oh, itu je. Ulang balik. Oh, ulang balik. Okey. Tak apa. Maaf. Okey, baik, best. Tapi yang paling best ialah bila lupa lirik. Sayang, tu paling. Okey, baik. Biasanya, okey, kalau waktu perhimpunan kan, kita kena nyanyi lagu negaraku, betul? Lepas tu kita nyanyi lagu negeri Selangor. Kalau Selangor lah. Kalau di Terengganu lah kan. Kemudian kalau lagu seterusnya iaitu kita kena nyanyi lagu sekolah. Ya, so dia berturut-turutan. Tapi kalau sekolahku sejahtera. kan. Tapi kan kalau biasanya kalau di Selangor, kalau nyanyi lagu negeri Selangor susah sikit pasal lagu Selangor tu tinggi. Terutama sekali part tengah tu. Allah lanjutkan. Kan tiba-tiba macam itulah. Jadi ya. Saya ada lirik yang sekolahku sejahtera punya. Sekolahku sejahtera itu bukan sekolah Solihin ke? Cikgu semua kelas. Semua sekolah sekarang dah baca dan lagu tu. Oh, semua sekolah kena nyanyi lagu Sekolahku Sejahtera. Sekolahku sejahtera. Okey. Baik. Okey, semua on mic. Semua on mic. Kita nyanyi sama-sama. Okey, semua on mic Okey, semua on mic Kira bercikgu. Okey. Apa sedia Okey, 5, okey, 4, 3, 2, 1 dan go. Di sini Bermula mengenal dunia sama guru tercinta. Seronok belajar Selamat sentiasa sekolah sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, Sama perkasa integriti jiwa, kita selalu empati, kasih teguh jati diri, ada sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera. Sekolahku sejahtera. bangkitlah generasi waris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia mata dunia. Sejahtera. Ayo kita Sejahtera. bersama. Sekolahku sejahtera. Ayo kita bersama.
hidup mulia berjaya berjaya, terus terus berkuasa, teliti dalam bekerja, cekap terampil, eksplorasi, ilmu berguna, hingga rasional, mantapkan artikulasi, puja penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkit jenis waris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah manusia mata dunia. Sekolahku sejahtera. Ayo kita jayakan bersama. sejahtera. Ayo kita jayakan sama. Okey, baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey. Penat dengar lagu ni. Senang. Lagu tu senang tapi penat dengar kan. Dia macam Cikgu, Habis cikgu. saya ada lirik kat sini. Oh. Saya dah hafal cikgu, tak payah. Oh, okey. So, ada lirik. Saya dah hafal, saya guna saya tulis jengkis. I see. Baik, bagus, bagus, bagus. Maknanya itulah lagu yang keempat yang kamu kena nyanyi semasa perhimpunan, iaitu Sekolahku Sejahtera. Okey, baik, bagus. Bermakna kenapa kita perlu nyanyikan lagu-lagu ini adalah untuk menyemai semangat suka dan cinta akan sekolah. Baik, bagus sebenarnya. Cikgu tak tahu, first time cikgu dengar lagu Sekolahku Sejahtera. Nanti cikgu dengarlah. Mana tahu Boleh cikgu. cikgu. Cikgu pilih yang ada gambar banyak. Nanti cikgu akan cuba nyanyikan lagu Sekolahku Sejahtera pula. Okey. Buka sekarang. Cikgu tak tahu, kena dengar dulu. Kena dengar dulu. Nanti kita dengar. Yes, Sekolahku Sejahtera kan. Baik, bagus, bagus, bagus. Okey, jadi itulah kepentingan lagu sekolah. Sebab apa? Sebab bila kita faham simbol-simbol pada lencana, pada bendera dan lirik lagu sekolah, dapat memupuk semangat menyayangi sekolah. Jadi setiap murid mestilah menjaga nama baik sekolah. Itu paling penting. Dan biasanya sekolah juga ada bendera. Bendera ini melambangkan kemegahan dan juga kebanggaan sesebuah sekolah. Sebagai contoh biru ya. Biru ni, okey, warna biru melambangkan yang ini ya. Warna biru ini melambangkan kemesraan antara murid dengan kaki tangan sekolah. Kaki tangan sekolah tu maksudnya siapa cikgu? Kaki tangan sekolah tu maknanya guru-guru, kemudian orang-orang pejabat, kemudian juga tukang kebun, pekerja-pekerja kantin, itu semua kaki tangan sekolah. Jadi mesra antara murid dengan kaki tangan sekolah. Warna putih melambangkan kemurnian dan juga kesucian ilmu yang perlu dituntut. Dan kemudian warna jingga kat sini ya. Warna jingga tu yang ini ya. Ini warna jingga. Warna jingga ialah warna tema sekolah yang melambangkan cita-cita, matlamat dan dorongan untuk memajukan diri seiring dengan cogan katanya suka maju. Okey, cogan kata suka maju untuk mana? Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. So jadi itulah fungsi lagu sekolah, bendera sekolah dan juga lencana sekolah. Baik. Di sekolah pastinya akan ada organisasi. Maknanya ada apa? Ada pihak pentadbir. Organisasi sekolah ni tugas dia apa? Untuk memudahkan pengurusan pentadbiran menjadi lebih teratur. Jadi sebenarnya semua sekolah, sekolah rendah, sekolah kebangsaan akan diketuai oleh guru besar. Dan beliau dibantu oleh penolong kanan pentadbiran, kemudian penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan co-curriculum. Maknanya ada tiga penolong kanan. Macam inilah. Guru besar, Abdul Halim bin Aris, kemudian penolong kanan pentadbiran, kemudian penolong kanan hal ehwal murid
dan juga penolong kanan co-curriculum. Baik. Ya. Cikgu Bagus. Kenapa tak ada kiri? Cikgu suka soalan tu. Baik. Kamu tahu tak apa maksud kanan? Kamu ingat, mesti kamu ingatkan apa? Cikgu, kalau kanan mesti ada kiri, betul tak? Baik. Tapi saya pelik sikit cikgu kalau kanan makan tangan kanan. Memanglah makan tangan kanan. Baik. Kanan penolong guru besar. Baik. Kenapa ada kanan? Baik. Kanan ini selain daripada bermaksud arah tangan. Maknanya arah tangan kanan. Selain daripada maksudnya arah tangan kanan, juga satu lagi maksudnya adalah utama. Ya. Maknanya Penolong utama. Ya. Dan juga utama tu maksudnya apa? Maknanya yang kanan ni maknanya yang menyokong. Okey. So bermakna kalau guru penolong kanan, maknanya guru penolong utama dan guru penolong yang menyokong guru besar. Sebab tu guru penolong kanan. Jadi tugas siapa? Guru penolong yang utama. So kalau kita lihat, kalau guru penolong kanan, maksudnya adalah iaitu bermaksud guru penolong utama. Okey, iaitu guru yang menyokong. Okey, guru besarnya. Nampak tak? Sebab itu ada guru penolong kanan. Jadi, apa maksud kiri pula cikgu? Kiri ni kita tahu juga arah tangan. Betul? Tangan kiri. Tetapi juga, okey, kiri adalah yang menentang. Menentang. Okey. Kiri melawan. Ya, maknanya dia melawan. Menentang ni maknanya melawan. Jadi, takkanlah guru besar nak wujudkan guru penolong kiri. Pelik tak kalau ada guru penolong kiri? Apa tugas dia? Iaitu untuk iaitu guru yang akan menentang, menentang atau melawan guru besar. Takkan dia nak buat guru penolong kiri? Sebab itu tidak wujud guru penolong kiri. Hanya wujud guru penolong kanan. Sekarang boleh faham tak? Sekarang boleh faham tak kenapa ada kanan dan tak ada kiri? Boleh faham? Sebab maksud kiri ialah menentang. Ya, baik, bagus Hasan. So itulah sebenarnya maksud kenapa dia ada guru penolong kanan dan tak ada guru penolong kiri. Okey. Jadi sebab itu kalau kita lihat carta organisasi, okey, bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ini, dia ada guru besar, ada penolong kanan di dalam bidang pentadbiran, guru penolong kanan hal ehwal murid dan guru penolong kanan bagi co-curriculum. Jadi sebagai murid kita perlu menghormati dan mematuhi setiap arahan dan peraturan sekolah. Jadi itulah yang kita belajar tentang sejarah sekolah. So secara umumnya kita telah belajar tentang apa? Sekolah ialah tempat menimba ilmu, okey, dan juga kita telah belajar tentang lokasi sekolah saya dan kita telah lihat sejarah sekolah, terutama sekali sejarah sekolah Permatang Tok Mahat, dan kita telah belajar tentang identiti sekolah, iaitu identiti sekolah yang ada di lencana, ada di lagu dan juga ada di bendera sekolah. Dan kita telah lihat di sekolah mesti ada organisasi sekolah, iaitu ada guru besar dan juga ada penolong kanan. Maka kita telah tamat bab ataupun unit yang kedua, iaitu sejarah sekolah. Okey. Jadi kalau kita lihat di bahagian belakang tu ada paling tertua di Malaysia ke cikgu? Kalau seingat cikgu, Sekolah Permatang tahu, ya, antara sekolah yang tertua lah. Tertua di Malaysia. Selain daripada sekolah ini,
ada juga sekolah lain. Okey, iaitu sekolah seperti sekolah Konvent Bukit Nenas Kuala Lumpur, kemudian juga sekolah seperti sekolah Penang Free School di Pulau Pinang, juga antara sekolah yang tertua di Malaysia. Banyak sebenarnya sekolah yang tertua. Banyak ya. Baik. So kalau begitu, jom kita lihat latihan yang terdapat di sini. Baik, jom kita buat sama-sama. Okey, iaitu soalan nombor 1. Nama sekolah lazimnya diambil sempena dengan nama tempat. Nama apa lagi? Kita nak tulis Tokoh. tokoh. Bagus. Tokoh atau nama jalan. Ya. Dan nombor 2, lokasi sekolah lebih mudah ditemui jika kita mengenali apa? Identiti. Panduan. Sumbangan. Mercutanda. Mercutanda yang berhampiran. Baik. Apa itu mercutanda, cikgu? Okey. Mercutanda ni maksudnya landmark. Landmark tu maknanya apa? Apa bangunan yang dikenali oleh orang ramai di tepi tu. Contoh kalau katakan sekolah kamu, di tepi tu ada bangunan KLCC. Contoh sekolah kamu sebelah tu ada bangunan KLCC. Jadi orang tanya, sekolah kamu kat mana? Oh, sekolah saya dekat sebelah mercutanda KLCC. So KLCC tu maksudnya mercutanda ataupun dipanggil landmark. Landmark. Jadi kalau katakan sekolah kamu dekat dengan McDonald, so kamu cakaplah, oh sekolah saya dekat sebelah McDonald. So McDonald tu ialah landmark ataupun mercutanda. Ya. Corona kalau ada sekolah sebelah McDonald. Ya betul. Dan sebenarnya untuk pengetahuan kamu, rumah cikgu pun depan tu sebelah je McDonald. Rumah cikgu dah pintu masuk. Cikgu McDonald kat mana? McDonald kat mana? McDonald banyak kat negeri Selangor, banyak kat Kuala Lumpur pun banyak. Okey. Jadi itu dipanggil mercutanda. Baik. Kemudian kita lihat yang ketiga. Sejarah sekolah perlu dipelajari untuk dijadikan panduan. Panduan, panduan. Ke arah yang lebih baik bagi mencapai matlamat sekolah. Baik, yang keempat, kita perlu mengiktiraf jasa dan sumbangan. Sumbangan sekolah yang menjadikan kita insan berakhlak mulia. Dan lencana merupakan identiti. Yang menjadi kebanggaan warga sekolah. Ya, betul, menjadi kebanggaan. Sebab tu kalau kita lihat macam ni. Iaitu kalau kita lihat baik. Ini gambar, teliti gambar di atas. Berikan 3 cara. Berikan 3 cara anda dapat mengharumkan nama sekolah. Dekat sini 1. Kemudian kat sini 1. Kemudian kat sini 1. Okey, cuba kita bagi yang pertama ni. Apa? Murid Cemerlang. Okey, iaitu maknanya apa? Macam mana cara dapat mengharumkan nama sekolah dengan Jadi murid Cemerlang. Menjadi murid cemerlang. Maknanya iaitu mencapai kecemerlangan. Dalam apa? Dalam itu kan hari anugerah kecemerlangan kan? Maknanya hari anugerah kecemerlangan sebenarnya dapat apa? Dapat pingat ataupun dapat hadiah sebab sebab apa? Sebab pelajaran kan? Sebab kamu dapat A dalam belajar semua kan? Dapat nombor 1 kan dalam kelas kan? Saya dapat nombor 5. Jadi mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Itu yang pertama cara dapat mengharumkan nama sekolah. Mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Nombor 1 lah. Okey. Nombor 1 ya. Okey. Gambar yang kedua.
gambar sudut pidato, speech corner. Maknanya apa ni? Dapat mengharukan nama sekolah, iaitu Memasuki, ya, menyertai pertandingan. ya, menyertai pertandingan. Ya, pertandingan peringkat 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 sekolah. sekolah. Macam tu. Tengok gambar menyertai pertandingan peringkat sekolah. Dan yang ketiga tu apa? Gambar main bola sepak tu. Menyertai juga. Menyertai apa? Pasukan. Pasukan bola sepak. Okey. Ya, iaitu Pasukan. Ya, pasukan. Bola sepak. Okey, bukan menyertai. Kita boleh kata mewakili sekolah dalam acara bola sepak. Kan, acara sukan. Ya, mewakili sekolah dalam acara sukan. Tak semestinya bola sepak, mungkin pingpong ke ataupun catur ke, apa-apalah. Mewakili sekolah dalam acara sukan. Jadi inilah cara anda dapat mengharumkan nama sekolah. Mencapai kecemerlangan dalam pelajaran, menyertai pertandingan peringkat sekolah dan juga mewakili sekolah dalam acara sukan. Jalan Batu 3 Kelang Selangor. Ya, Jalan Batu 3 Sekolah Kebangsaan 1 Jalan Batu 3 Kelang Selangor. Memang ada ya. Dan kalau kita lihat sekolah merupakan tempat menimba ilmu bagi memajukan diri, membangunkan masyarakat dan membina negara. Iaitu kalau kita belajar di sekolah, kita perlu menghargai sumbangan sekolah dalam membentuk diri kita jadi seorang yang berilmu dan amalkan. Ingat amalkannya dalam kehidupan harian. Kita dapat ilmu, kita amalkan. Kalau untuk masyarakat, individu yang berilmu dapat membentuk masyarakat yang berpendidikan dan bersatu padu. Dan negara, masyarakat berpendidikan dapat melahirkan warga negara yang berjasa kepada negara dan mampu mengangkat imej negara di peringkat dunia atau di persada dunia. Sebab itu penting sekolah ya. Sekolah penting. Ni ada masuk ni bola baling kan. Ni pertandingan bola baling. Ada sesiapa yang pernah bermain bola baling? Pernah. Pernah so ini bola baling. So kamu semua kena digalakkan untuk masuk sertai pasukan-pasukan sukan ini. Supaya apa? Dapat memupuk persaingan yang sihat dan juga dapat mewujudkan semangat cinta akan negara. Dulu macam cikgu dulu kan. Cikgu dulu pemain badminton. Dan juga cikgu dulu adalah iaitu cikgu dulu pemain golf. Tu cikgu pemain golf. Kenapa golf macam tu? Bukan golf Oh, yang ini bukan golf. Bukan. Oh, bukan. Ni apa? Badminton ke squash? Oh, iya ke? Oh, cikgu salah sukan lah ni. Cikgu. Ya. Badminton ke squash? Papa saya sangat baik dalam badminton. Dia ajak kakak saya untuk competition badminton. Kakak saya menang. Oh, bagus. Bagus tu. Badminton tu memang bagus tu. Sebab kalau dulu cikgu masa sekolah rendah, cikgu selalu main golf. Selalu main golf. Macam tu. So cikgu main golf memang selalu masuk lubang. Cikgu yang tu snooker. Oh, ya ke? Salah lah. Salah lagi. Cikgu golf tu dia macam yang main bola putih kecil dekat atas rumput tu. Oh, bola Lepas tu putih dia pukul. Oh, yang ini bukan? Bukan. Oh, yang ini bukan. Oh, bukan. Oh, sudah silap lah. Asyik. Oh, dah silap lah ya. Okey, tak apa. Okey, so bermakna hari ini kita telah tamat unit yang kedua iaitu sejarah sekolah. Maka pada bulan harapan iaitu minggu hadapan ini kita akan mulakan untuk unit yang ketiga. Kita belajar tentang sejarah tempat tinggal kita pula. Okey,
So kita akan jumpa semula pada hari Jumaat minggu hadapan. So jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Pak Cik, terima kasih.